Salam sejahtera dan salam Aidiladha bersama saya Grace John Lee. Fokus utama, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof telah menyempurnakan Majlis Ibadah Korban Kariah Taman Sukma di Kuching pada Khamis. Ahli Parlimen Putrajaya itu berkata Majlis Anjuran Jawatankuasa Masjid Ikhwanul Islam itu diadakan bersempena meraihkan Hari Raya Aidiladha dan telah dilakukan sejak 20 tahun yang lalu. Menurutnya, sebanyak 12 ekor lembu dikorbankan bagi ibadah korban pada tahun ini. Tahun ini mereka mengorbankan lebih kurang 12 ekor lembu dan saya ucapkan terima kasihlah kepada semua jawatankuasa di mana mereka akan agihkan kepada para asnaf dan juga peserta-peserta yang terlibat dalam majlis korban ini. Untuk Parlimen Putrajaya, keseluruhan sumbangan lembu yang kita agihkan kepada setiap kawasan DUN dalam kawasan Parlimen Putrajaya ialah 63 ekor. Yang telah kita agih-agihkan dan semuanya akan dikenalikan oleh PBB dan juga surau dan masjid dan kawasan-kawasan Parlimen Putrajaya yang meliputi 3 kawasan DUN iaitu Satok, Tupong dan juga Sidrian. Tambahnya, Hari Raya Aidiladha melambangkan pengorbanan dari segi perbelanjaan, tenaga dan masa bagi mengagihkan daging korban kepada saudara seagama yang memerlukan. Laporan selanjutnya, Jawatankuasa Pengurusan Masjid Baharu Sebuyau bersama Pejabat Daerah Sebuyau telah mengadakan program solat sunat Aidiladha dan Majlis Ibadah Korban bersama komuniti setempat di Masjid Baharu Sebuyau pada Khamis. Program turut diserikan dengan kehadiran Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sebuyau, Datuk Jilaihi Narawi. Program dimulakan dengan para jemaah menunaikan solat sunat Aidiladha yang telah diimamkan oleh Imam Satu Masjid Baharu Sebuyau, Saad Zainal. Seterusnya diadakan majlis ibadah korban yang melibatkan sejumlah 10 ekor lembu untuk dikorbankan. Simbolik penyembelihan dan agihan daging korban disempurnakan oleh Datuk Julaihi di mana sumbangan diagih kepada para penerima melalui ketua masyarakat mengikut agihan kampung masing-masing. Dalam hal itu, agihan ini diharap dapat meringankan beban yang ditanggung oleh komuniti tempatan, memberikan keceriaan dalam meraihkan Hari Raya Aidiladha. Sementara itu, kemerdekaan dikecapi Sarawak sejak 60 tahun lalu menjadikan negeri ini terus pesat membangun. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Gerald Rentak Jabur berkata, ekonomi Sarawak akan terus berkembang dengan berbagai perancangan dari kerajaan. Justru katanya, penting bagi setiap rakyat negeri ini menghayati sejarah kemerdekaan Sarawak bagi mengenang jasa dan pengorbanan pejuang-pejuang sebelum ini. Berucap semasa menyambut ketibaan konvoi Kembara Sarawak Merdeka di Saratok pada Rabu, beliau menegaskan menjadi tanggungjawab semua rakyat negeri ini untuk memastikan kemerdekaan ini terus dikekalkan. Selain itu, Datuk Gerald juga menyuruh kepada masyarakat untuk mempertingkatkan perpaduan tanpa mengira bangsa dan agama. Sementara itu, Adun Kalaka Muhammad Duri amat gembira kerana daerah Saratok telah dipilih menjadi lokasi persinggahan konvoi Kembara Sarawak Merdeka yang telah berlangsung selama 31 hari. Ujar beliau, Saratok terus membangun berkat nikmat kemerdekaan yang dicapai sambil mengucapkan syukur kerana Sarawak dipimpin oleh rakyatnya sendiri. Konvoi Kembara Sarawak Merdeka yang tiba di Saratok kira-kira jam 11.45 pagi disambut dengan penuh kemeriahan oleh warga di situ dan turut disertai veteran Angkatan Tentera. Simbolik penyerahan bendera 60 tahun Sarawak Merdeka telah diserahkan oleh Residen Bahagian Serikeh, Michael Ronnie Lenggong, kepada Residen Bahagian Betong, Richard Michael Abu Nawas. Muhammad Duri kemudiannya melakukan simbolik pelepasan peserta konvoi menuju ke bahagian Betong. Di Lawas pula, seramai 36 wakil menerima cek geran kerajaan melibatkan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung, JKKK serta 6 persatuan. Menurut Ahli Parlimen Lawas, Datuk Henry Sum Agong, Ketua Kampung dan Ketua Kaum mempunyai tugas dan tanggungjawab yang berat kerana lebih dekat dengan masyarakat. Katanya tugas tersebut adalah penting demi kebaikan masa depan masyarakat di Sarawak. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan cek geran kerajaan Anjuran Pusat Khidmat Parlimen Lawas baru-baru ini. Program ringkas itu berjalan lancar dan diakhiri dengan penyampaian geran kepada kampung-kampung yang tersenarai. Manakala kampung yang belum disenarai akan menerima geran dalam program seterusnya nanti. Sehubungan itu, beliau turut memaklumkan bahawa sebarang isu di kampung yang dihadapi ketua-ketua kaum harus dimaklumkan kepada pegawai daerah berkaitan. Paparan berikutnya, Cats FM, sebuah stesen radio tempatan di Sarawak, telah mencatat sejarah sebagai stesen radio pertama di Malaysia yang menyiarkan takbir raya dari atas kapal persiaran sempena menyambut Hari Arafah tahun ini.
Acara tersebut diadakan di atas kapal persiaran Sarawak River Cruise yang melintasi Sungai Sarawak dari jam 5 petang hingga 7 malam dan disiarkan secara langsung menerusi program Takbir Senja Cats di akaun Facebook rasmi Cats FM pada Rabu. Inisiatif ini memperoleh sambutan yang menggalakkan lebih-lebih lagi apabila ia melibatkan 40 anak yatim dari Lembaga Kebajikan Anak-Anak Yatim Sarawak, Peryatim, termasuk 20 pendengar bertuah dalam acara ini. Selain takbir raya, program tersebut turut diisi dengan tazkirah Hari Raya Aidil-Adha dan Hari Arafah oleh Ustaz Azmi, bacaan doa Hari Arafah beramai-ramai serta jamuan dan majlis berbuka puasa. Sekian edisi malam bersama saya Grace John Lee. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS malam ini, saksikan kalender aktiviti-aktiviti yang diadakan sempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka. #Menyebar Fakta. Salam UKAS.